Kini PRN Melaka, 7 November dari Pusat Media Malaysia Gazette di Melaka bersama saya, Khalis Kadir. Pengundi di Dun Tanjung Bidara teruja dengan keputusan pertarungan antara calon Perikatan Nasional PN dan UMNO pada pilihan raya negeri Melaka akan datang. Pengundi Muhammad Razif Roslan, 36 tahun berkata, ramai yang ingin menyaksikan pertarungan antara anak didik itu dan bekas mentornya Abdul Rauf semasa pilihan raya negeri Melaka. Tambahnya Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Bidara telah menjadi kubu kuat UMNO dan sudah tiba masanya Mas Ermiyati mematahkan cekapan UMNO di kawasan Parlimen Masjid Tanah. Hari penamaan calon yang dijadualkan esok akan memfokuskan kepada beberapa kerusi panas seperti Dun Tanjung Bidara yang akan menyaksikan UMNO meletakkan pengerusi perhubungan negerinya Datuk Seri Abdul Rauf Yusof untuk mengambil alih penyandang Ahli Parlimen Masjid Tanah Datuk Mas Ermiyati Samsudin daripada Perikatan Nasional PN yang akan mewakili Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Untuk rekod, Parlimen Masjid Tanah terdiri daripada 5 dun iaitu Tanjung Bidara, Air Limau, Kuala Linggi, Lendu dan Tabunaning dan kesemuanya telah dimenangi oleh UMNO BN semasa pilihan raya umum ke-14 PRU 14. Dari situ kita tengok ego macam mana adakah protege itu boleh beat dia punya own mentor. So tengoklah pada di samping kita pun tahu sekarang diorang nak kempen untuk secara bersemuka pun tak boleh sangat kan. Dari segi rapat umum tak boleh. So kita tengoklah masyarakat tu nilai dari segi apa. Dari segi jasa dia dah buat ke ataupun reputasi ke. Tu saya pun tertanya-tanya lah. Macam personally Dun saya sendiri yang nama-nama macam tu, tengok adakah yang pada ahli parlimen tu masih ada stronghold menyokong dia atau tak. Sementara itu, pengundi di Dewan Undangan Negeri Dun Rumbia, Muhammad Azrul Afendi, 39 tahun berkata, dia tidak berasa ingin mengundi pada 20 November ini. Katanya, ia hanya membuang masa pengundi, memandangkan keadaan politik semasa di Melaka amat tidak stabil. Begitu juga dengan Muhammad Aswad Alimat, seorang pengundi dari Dewan Undangan Negeri RIM yang turut berkongsi pandangan sama. Menurut lelaki berusia 33 tahun itu, dia memilih untuk tidak mengundi sebagai protes kepada pilihan raya negeri. Pilihan raya negeri Melaka diadakan berikutan pembubaran DUN pada 4 Oktober lalu selepas 4 adun menarik balik sokongan mereka kepada Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. Pusing-pusing macam tu, je kan. Rasa macam tahu lah, takut jadi macam Sabah pun ada nanti kan. Lepas undi tu, tak tahu kes naik kan. Pun susah agaknya tu kan, susah kat semua orang nanti kan. Orang memanglah keluar undi kan, nak undikan dia punya pasal kan. Tapi orang lain jadi mangsa pun susah agak sebenarnya ni. Dalam keadaan pandemik sekarang ni, sepatutnya mereka berbincang lah dulu sebelum pembubaran ni kan. Nanti tak mau jadi macam Sabah, tiba-tiba kes naik, dah tak dapat raya dah. Macam saya tak adalah mood nak undi. Kalau boleh biarlah buat sekali satu Malaysia, senang terus je. Tiada halangan bagi calon yang positif COVID-19 untuk bertanding pada pilihan raya negeri Melaka kali ini. Bagaimanapun, pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Abdul Ghani Saleh berkata, borang pencalonan calon harus dihantar pada masa yang ditetapkan melalui wakil calon menerusi pancadang atau penyokong. Bercakap kepada bernama di Menara Persekutuan Melaka hari ini, katanya ujian saringan COVID-19 melibatkan calon juga tidak diwajibkan, namun semua calon digalak melakukannya. Sementara itu, Abdul Ghani berkata, bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar, SPR turut menempatkan sebuah kemah khas di pusat pencalonan sekiranya terdapat calon yang bergejala Isnin ini. Kemah tersebut akan diuruskan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bersama SPR. Di pintu utama pusat penamaan calon akan diperiksa saringan suhu badan. Sekiranya suhu direkodkan melebihi 37.5 darjah Celsius, mereka akan dihantar ke kemah bergejala ini. Beliau berkata segala proses semakan dan penyerahan borang penamaan calon akan diuruskan oleh pegawai SPR yang bertugas di kemah untuk mereka yang bergejala itu. Katanya sebanyak 12,900 petugas daripada pelbagai agensi termasuk KKM, Polis Diraja Malaysia PDRM dan pihak berkuasa tempatan terbabit pada PRN ini.
Pilihan Raya Negeri PRM Melaka pada 20 November ini akan menjadi kayu ukur penentu hala tuju Parti PAS bersama Perikatan Nasional PN pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15, kata Timbalan Presidennya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Beliau berkata PRM Melaka yang dijangka menyaksikan pertembungan 3 penjuru antara PN, Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH itu amat penting dalam menentukan perancangan dan masa depan PAS bersama perikatan berkenaan. Menurut Tuan Ibrahim, PAS akan memperkasakan kekuatan parti itu bersama-sama dengan PN kerana PAS adalah komponen dalam gagasan tersebut. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas muktamar tahunan ke-67 hari ini. Sementara itu, Tuan Ibrahim berkata semua calon PAS yang bertanding pada PRM Melaka 20 November ini perlu mengambil sumpah bai'ah seperti mana calon-calon PAS pada pilihan raya terdahulu. Tuan Ibrahim berkata ia bagi memastikan semua calonnya tidak mengkhianati parti selepas menang pilihan raya atas sokongan dan tiket PAS. Katanya PAS konsisten menentang agenda lompat parti jika menang, tidak seperti PH yang kononnya menentang agenda itu tetapi tiba-tiba di Melaka mereka menerima orang yang lompat parti. PAS bakal bertanding di 8 Dewan Undangan Negeri DUN iaitu Kuala Linggih, Tabuh, Naning, Duren Tunggal, Klebang, Bukit Katil, Duyung, Serkam dan Merlimau. Itu perkembangan terkini sekitar PRN Melaka buat masa ini. Nantikan perkembangan terkini PRN Melaka dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.